Jadi di mana Pulau Sipadan? Pulau Sipadan terletak di bahagian timur negeri Sabah. So daripada negeri Sabah tu dia yang belah kanan. Tapi dia jadi pertikaian di antara Malaysia dengan Indonesia. Sebab Pulau Sipadan ni pun dia bukan saja hampir dengan negeri Sabah, tapi dia juga sebenarnya lebih hampir dengan Kalimantan di Indonesia. Jadi atas asas itulah Indonesia pun claim Pulau Sipadan dan Malaysia pun claim Pulau Sipadan. Semuanya bermula pada tahun 1969. Okey, sebelum tu Pulau Sipadan ni, negara-negara ni tak tengok pun. Malaysia pun tak tengok, Indonesia pun tak tengok sebab dia pulau yang kosong dan dia di hujung-hujung. Okey, jadi pada tahun 1969 bila Malaysia ditubuhkan pada tahun 1963. Jadi pada tahun 69 tu Indonesia dengan Malaysia dah mula ada dispute mulut lah di antara pemimpin-pemimpin kedua-dua belah negara. Tapi dia tak adalah dispute yang terlalu serius. Dia cuma dalam media Malaysia cakap Sipadan Malaysia punya sebab di dalam negeri Sabah. Di Indonesia pula dia macam balas-balas dalam TV je, dia akan cakap Pulau Sipadan tu pun milik Indonesia sebab berdekatan dengan daerah Kalimantan. Hinggalah pada tahun 1991 Indonesia secara public dia claim lah, cakap Sipadan ni adalah milik Indonesia. Sebab pada tahun 1991 tu Malaysia dah mula melancarkan pusat pelancongan di Pulau Sipadan. Malaysia dah letak infrastruktur lah untuk siapa yang nak pergi scuba diving boleh melancong ke sana. Jadi secara tak langsung Malaysia macam cakap Sipadan ni aku punya. Jadi bila Malaysia dah lancarkan infrastruktur, jadi Indonesia dah mula rasa terancam. Malaysia memang secara public Malaysia pun reply balik kepada Indonesia cakap Sipadan ni memang milik negeri Sabah dan milik Malaysia lah. Untuk menyelesaikan pertikaian mulut yang serius di antara Indonesia dan juga Malaysia, kedua-dua pihak bersetuju untuk membawa kes perebutan Pulau Sipadan ini ke International Court of Justice yang terletak di Belanda supaya tidak ada pertempuran darah lah di antara kedua-dua belah negara. Baru saja prosiding bermula, tiba-tiba ada satu pihak lain yang mencelah terhadap prosiding berkenaan, iaitu negara Filipina. Kerana negara Filipina tiba-tiba dia masuk sebagai pencelah di dalam prosiding di antara Malaysia dengan Indonesia itu. Dia cakap Sipadan ni dia punya. Sebab Filipina dia merujuk kepada perjanjian di antara British dengan Kesultanan Sulu. Sebab sebelum ni pernah ada perjanjian di antara British dengan Kesultanan Sulu. Kesultanan Sulu ni terletak di wilayah selatan di Filipina lah sekarang. Masih wujud lagi Sulu sampai hari ni. Jadi dia cakap Sipadan ni adalah milik Kesultanan Sulu dan Kesultanan Sulu sekarang dah jadi sebahagian daripada Filipina. Jadi secara tak langsung Pulau Sipadan ni adalah milik Filipina. Jadi keputusan terus diberikan oleh ICJ. ICJ secara tegas mengatakan bahawa Filipina bukanlah parti yang layak untuk menuntut Pulau Sipadan kerana pertuntutan Filipina ni tak boleh jadi sebagai pencelah. Filipina harus membawa kes ini sebagai kes utama yang berkenaan dengan isu Sabah adalah milik Filipina atau milik Malaysia. Jadi pertikaian di antara Malaysia dengan Indonesia ni pun berlangsung lah di antara pihak-pihak. So Malaysia pun ada peguam dia, Indonesia pun ada peguam dia. Mereka pun bawa lah hujah-hujah mengenai di peringkat undang-undang antarabangsa dan undang-undang persempadanan di antara kedua-dua belah negara, sehinggalah berjaya Mahkamah International Court of Justice itu membuat satu keputusan yang tepat yang menyerahkan Pulau Sipadan ini kepada Malaysia. Dan prinsip undang-undang yang digunakan oleh International Court of Justice ini adalah berpandu kepada prinsip effective occupation. Maksud effective occupation adalah pelaksanaan pentadbiran yang telah pun dijalankan di pulau berkenaan. Jadi di dalam keputusan kes Pulau Sipadan ini, Mahkamah International Court of Justice telah menyatakan bahawa Pulau Sipadan sebelum ini memang sebuah pulau yang dipanggil sebagai Terra Nullius. Terra Nullius ni adalah satu term Latin yang menyatakan bahawa sesuatu tanah itu tidak berpenghuni. Apabila tidak berpenghuni maksudnya tidak dimiliki oleh mana-mana negara lah. Jadi prinsip effective occupation pentadbiran secara tak langsung terpakai apabila penjajah Malaysia sebelum ini iaitu British telah membangunkan sedikit di kawasan Pulau Sipadan berkenaan. Dan di atas faktor itu, apabila British memberikan kemerdekaan kepada Malaysia atau kepada Sabah, jadi dia macam secara tradisi lah. Maksudnya apabila British menyerahkan kepada Sabah kemerdekaan, bermakna Pulau Sipadan itu adalah di bawah negeri Sabah. Dan di pihak Indonesia, mereka menyatakan bahawa Belanda adalah pihak yang menguruskan pulau berkenaan. Kerana mereka nak menyatakan bahawa Belanda juga mempunyai effective occupation terhadap Pulau Sipadan. Tetapi Mahkamah ICJ menyatakan bahawa tidak ada effective occupation yang dijalankan oleh Belanda dalam kes ini. Tidak ada sebarang bukti yang menyatakan bahawa ada occupation yang dijalankan oleh pihak Belanda. Selain itu, Mahkamah juga merujuk kepada suatu perjanjian di antara Sultan Sulu dan juga British yang bertarikh pada tahun 1878 yang mana Kesultanan Sulu telah pun menyerahkan Pulau Sipadan ini
kepada pihak British, dan perjanjian itu adalah salah satu bukti lagi lah yang menyebabkan ICJ memberikan keputusan kepada Malaysia di dalam kes ini. Jadi kedua-dua pihak pun bersetuju dan tak ada nak rayuan-rayuan appeal semua, dah tak adalah, sebab Indonesia pun berlapang dada, Malaysia pun berlapang dada. Cuma persoalan yang kita nak rungkai, kenapa kedua-dua negara ni, negara besar, nak sangat pulau yang kecil tu? Sebabnya dari segi international law, mereka bukan nak pulau tu sangat, tetapi mereka nak satu kawasan yang bernama Exclusive Economic Zone. Apa itu Exclusive Economic Zone? Okay, di dalam peringkat undang-undang antarabangsa, contoh tanah Pulau Sipadan tu berbentuk bulat, pulau dia lah. Okay, jadi sepanjang 200 batu nautika daripada pulau berkenaan, hasil laut sepanjang 200 batu nautika itu semuanya adalah milik negara berkenaan. Sebab itu mana-mana negara pun, walaupun ada pulau kecil, dia nak juga. Sebab mungkin bukan pulau tu yang dia nak sangat, tapi dia nakkan hasil bumi daripada kawasan yang EEZ itu. Maksudnya pulau tu pun dia dapat, tetapi yang lebih penting kawasan Exclusive Economic Zone, 200 batu nautika daripada pulau berkenaan. Kalau diameter dia ada satu dot ni, jadi 200 batu nautika kiri, 200 batu nautika kanan, atas, bawah, semua ni adalah milik negara tersebut. Itu sebab mana-mana negara pun dia akan kejar juga mana-mana pulau, walaupun pulau tu kecil dan pulau tu tak ada signifikan pun, seperti kes Pulau Batu Putih.